Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin al-hadil amin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang berusaha semua ahli dan kuasa masjid yang hadir, yang saya muliakan, ashabul fadilah, tuan imam, tuan bilal, pimpinan masyarakat setempat, para ahli ulama, kawan muslim yang hadir, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan-tuan dan puan semua. Kemudian bersama-sama kita menzahirkan rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan sebenar-benarnya kesempatan setelah kita berdoa sekian kali, sekian banyak, bermula daripada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di dalam bulan Sya'ban, di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sempatkanlah kami untuk bertemu Ramadan. Doa ini kita berdoa sejak bulan Sya'ban lagi. Seawal menjelang 1 Sya'ban yang lalu, semua kita berdoa dengan doa ini. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sempatkanlah kami untuk bertemu Ramadan. Semoga bulan Rajab, Sya'ban yang lalu Allah berkati kita. Dan alhamdulillah, bersyukur sebesar-besar dan sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memperkenankan doa kita sehingga kita sempat berada pada hari ini, tanggal 1 Ramadan 1443 Hijrah. Angkat tangan alhamdulillah, sujud syukur alhamdulillah, dan terus berdoa dan meminta agar Allah Ta'ala sempatkan kita untuk menyelesaikan Ramadan 1443 kali ini dengan penuh kejayaan, dengan penuh kemenangan, bergaya, setelah mana kita meraih keberuntungan dan kejayaan pada 1 Aidil Fitri nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sidang pendengar, sidang hadirin yang saya muliakan, buku di tangan tuan-tuan berjudul Arba'una Baban fi Bayani Nailir Rayyan. Itu edisi bahasa Arab ataupun nama asal buku ini, Arba'una Baban fi Bayani Nailir Rayyan. Terjemahan dia 40 pedoman memburu Ar-Rayyan. 40 pedoman memburu Ar-Rayyan. Tuan-tuan boleh buka buku ini. Kita baca kata-kata aluan penyusun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam yang 5. Ia diwajibkan ke atas mukallaf yang mukmin selama sebulan dalam setahun, serta disunatkan pada hari-hari tertentu di sepanjang tahun. Buku ini mengandungi 40 hadis, 1 ayat Al-Quran dan 40 hadis yang menceritakan tentang puasa, sama ada puasa wajib ataupun puasa sunat, serta permasalahan yang ada kaitan dengan puasa. Maka dalam mukadimah penyusun ini kita lihat beliau memulakan dengan perkataan ataupun huraian puasa. Objektif utamanya hanya satu. Puasa ni objektif utamanya ialah satu sahaja,
yaitu membangunkan keupayaan takwa, membangunkan upaya takwa di kalangan manusia yang beriman dan menjadikan mereka di kalangan golongan muttaqin secara sepenuh masa dalam kehidupan. Ini objektif besar yang Tuhan sendiri nyatakan di dalam ayat Al-Quran. La'allakum tattaqun, ayat pensyariatan puasa. Semoga dengan pensyariatan puasa itu, kata Tuhan, ada kalangan manusia yang mampu meraih keupayaan takwa sepanjang masa dalam hidup. Buku kecil ini membuatkan 40 buah topik berkaitan ibadah puasa yang merangkumi sepotong ayat Al-Quran dan 52 buah hadis Nabi SAW. Ia disusun bertujuan untuk menambahkan pendedahan kepada para pembaca termasuk saya terhadap hadis-hadis Nabi berkaitan puasa. Setiap dalil yang disusun diurai dengan uslub yang ringkas dan sederhana bagi membentuk kefahaman terhadap maksud Allah dan maksud Rasulullah dari hadis-hadis yang diterbitkan. Hadis-hadis di dalam buku ini telah dipetik dari kitab-kitab hadis dan kitab sunan. Kitab hadis yang mu'tabar seperti hadis Sahih Al-Bukhari, Sahih Imam At-Tirmizi, Sunan Imam At-Tirmizi, Sahih Imam Muslim. Kitab Sahih juga kitab Sunan. Sunan ada Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Dailami dan kitab-kitab Sunan yang lain. Setiap hadis akan dinyatakan satu sumber rujukan di penghujung pelaporan hadis bagi memudahkan pembaca melanjutkan pencarian jika diperlukan. Selain itu, penulis turut menyertakan nama-nama kitab rujukan dalam nota kaki untuk kebanyakan poin dan huraian ke atas hadis-hadis agar para pembaca dapat melakukan semakan huraian fakta dan kesimpulan yang dinyatakan. Jadi buku ini memuatkan hadis dan juga disebut dari sumber mana hadis ini diambil, dan yang paling penting mempunyai huraian-huraian yang berfakta. Huraian-huraian berfakta maksudnya huraian-huraian yang dipetik daripada buku-buku huraian hadis-hadis yang mu'tabar, yang dinyatakan juga nama-nama buku itu untuk mudah kita rujuk. Baik, tuan yang saya muliakan, kita mulakan dengan tajuk yang pertama. Saya tak baca satu buku pagi ni. Tuan-tuan berfikiran saya nak baca satu buku pagi ni pakai tak balik lah. Tapi tuan-tuan selepas ni kita ada plan nak sarapan pagi ke? Tak ada kan? Jadi kita sarapan rohani pagi ni. Yang pertama, pensyariatan puasa Ramadan di dalam Al-Quran. Semua pensyariatan agama ataupun disebut sebagai syariat sama ada disyariatkan melalui Al-Quran ataupun disyariatkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada kalanya pensyariatan yang Allah Ta'ala syariatkan di dalam Al-Quran disokong kuat dengan hadis-hadis Nabi sebagai huraian dan penjelasan. Sebagai huraian dan penjelasan. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tibyanih ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayat ini cukup familiar. Kita dibacakan saban tahun, malahan saban waktu. Setiap kali kita membaca surah Al-Baqarah ataupun setiap kali kita berhadapan dengan Ramadan Al-Mubarak, inilah ayat pensyariatan puasa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana ia diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ia dilaksanakan dalam beberapa hari yang tertentu, ayyaman ma'dudat. Baik, muslimin muslimat yang saya muliakan, dalam ayat ini
ada seruan Allah terhadap orang beriman. Lafaznya ya ayyuhalladzina amanu. Sebenarnya ini adalah lafaz yang paling lunak yang Allah Ta'ala seru orang beriman. Lafaz yang paling panggilan, seruan yang paling lunak, seruan yang paling manja. Allah Ta'ala seru kepada orang beriman. Ini adalah seruan terbaik untuk orang beriman. Kerana hanya orang yang punya iman sahaja bersedia menerima syariat. Hanya orang yang mempunyai iman sahaja bersedia menerima syariat Allah. Yang tak punya iman tidak bersedia. Justru itu ayat-ayat yang memerintahkan syariat, yang memerintahkan umat untuk melaksanakan syariat, semuanya Allah Ta'ala seru orang beriman sahaja. Manakala Allah Ta'ala seru dengan, manakala manusia, ya Allah Ta'ala seru dengan perkataan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Allah Ta'ala seru mereka pertama sekali untuk membetulkan kepercayaan mereka terdahulu. Pastikan kamu beriman dan menerima aku dahulu, kata Tuhan. Barulah bila dah terima Allah, Allah Ta'ala suruh dia jadi berimanlah. Allah Ta'ala perintahkan orang beriman untuk menerima peraturan dan syariat. Jadi hanya orang beriman sahaja boleh sanggup menerima syariat. Kerana iman itu adalah kesediaan untuk melaksanakan syariat. Kemudian, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, syariat puasa disebut dalam ayat ini, kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana difardukan ke atas orang-orang terdahulu. Maknanya syariat puasa, kita bukan orang mula-mula buat. Kita bukan umat Nabi yang baru mula terima syariat puasa. Tak. Ini memberikan kekuatan kepada umat Nabi untuk berpuasa, untuk menerima syariat puasa. Kerana bukan senang kita nak tahan lapar, bukan senang kita nak minta orang jangan makan, jangan minum. Dan nihat perut, jangan makan, jangan minum. Kita kalau kita lihat isu-isu yang berlaku dalam negara kita ini, yang jadi geger kata sebahagian orang, yang jadi gegar, yang jadi besar apabila diganggu berkenaan dengan hal perut manusia, hal makan minum manusia, hal tak cukup nak beli barang makanan, minuman, hal kenaikan harga barang, itu semua cerita pasal perut kita. Bila perut kita ni terganggu, terhalang nak terima makanan, minuman, kita akan memberontak. Jadi kita sekalian, Allah Ta'ala bila dia nak suruh kita umat Muhammad ni puasa, dia kata apa? Usah bimbang, puasa ni yang tak boleh makan, tak boleh minum ni bukan kamu orang muda-muda yang kena, yang aku perintahkan. Orang dulu, umat Nabi-Nabi dulu pun dah puasa, dah menerima syariat ini. Maka ianya menjadi keringanan kepada kita. Kita rasa ringan. Dari sudut psikologinya begitu, kita rasa ringan. Yalah, kalau kita punya masalah, kalau kita rasa masalah kita inilah yang paling besar yang kita hadapi, kita rasa begitu sahaja, kita tak rasa apa-apa, maka kita tak membandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Nescaya besarlah masalah yang kita tanggung, dan sukarlah untuk kita tanggung masalah problem hidup itu. Tapi sekiranya kita bandingkan, sekiranya kita rasakan bahawa ada orang yang lebih masalahnya daripada aku, lebih berat menanggung masalah dan cobaan hidup daripada aku, maka masalah yang aku hadapi ini akan ringan. Begitulah Allah Ta'ala cuba memerintahkan puasa kepada umat Muhammad dengan memberitahu bahawa kamu bukan orang mula-mula. Kamu bukan orang mula-mula yang buat puasa. Sebelum tu dah
dah ada pensyariatan puasa. Nasrani, Yahudi, malahan saya baca satu buku ditulis oleh Maulana Abdul Hasan Al-Arkan Al-Arba'ah. Beliau menceritakan tentang agama Hindu juga punya puasa. Cuma cara dan kaifiat matlamat juga berbeza. Ada sebahagian agama mereka berpuasa kerana sesuatu yang malang, kerana berlaku sesuatu yang sial, maka mereka berpuasa. Sebahagian Agama Nasrani, kalau mengikut asal usul ataupun kalau mengikut apa yang berlaku, seperti mana yang dihuraikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah di dalam tafsirnya, mereka menerima pensyariatan puasa ini seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana kita laksanakan puasa pada hari ini 29 ataupun 30 hari. Tapi oleh kerana mereka rasa bahawa diri mereka ni hebat, Allah Ta'ala syariat puasa 29-30 hari itu tak ada apa sangat, mereka nambahkan syariat puasa. Mereka tambah bilangan hari. Mereka tambah bilangan hari, asal 30 hari ditambah beberapa hari. Kemudian datang pula generasi berikutnya, mereka tambah lagi beberapa hari puasa. Datang lagi generasi berikutnya di kalangan orang Nasrani, ditambah lagi beberapa hari, sampailah satu ketika 50 hari puasa. Mereka rasa bahawa yang Tuhan syariatkan 30 ni tak ada apa-apa sangat. Tak ada benda, tak cukup. Tak cukup sangat untuk kekuatan mereka. Lalu mereka tambah, akhirnya jadi sampai 50 hari berpuasa. Mereka tambah 20 hari wajib atas 30 hari yang diwajibkan, jadi 50 hari kewajipan puasa kepada mereka. Kita tidak. Kerana itu adalah perbuatan bid'ah. Tuhan suruh puasa 29 atau 30 hari, kita puasa 29-30 hari lah. Walaupun kita mungkin mampu berpuasa wajib ini sampai 1 tahun, boleh jadi, kan? Tapi kita tidak menambah kewajipan, tak tambah kewajipan. Kita sekarang akan dihurai beberapa hadis selepas itu berkenaan dengan puasa di hujung, puasa selepas 15 Syaban, puasa hari Syak dan sebagainya. Baik tuan-tuan yang saya muliakan, dan yang akhir daripada ayat ini Allah Ta'ala nyatakan matlamat sebenar kepada puasa, ataupun disebut sebagai maqasid syariah puasa. Maqasid syariah puasa, objektif pensyariatan puasa, disebut dengan jelas oleh Allah di dalam ayat ini. La'allakum tattaqun, iaitu membina keupayaan takwa berterusan. Membina keupayaan takwa. Sebab tu puasa sebulan. Puasa sebulan je, puasa wajib ni sebulan je. Tapi ketakwaan yang kita bina itu akan kita gunakan sepanjang hidup. Kita bina bangunan takwa ini untuk kita diami di dalam bangunan takwa ini sepanjang hidup, sepanjang 11 bulan selain Ramadan. Jadi bukan hanya mencari takwa di dalam Ramadan, tetapi melepaskan takwa setelah Ramadan. Itu bukan objektif sebenar, bukan matlamat sebenar pensyariatan puasa. Baik, kita tengok sikit pengajaran ayat. Yang pertama, puasa merupakan salah satu ibadah yang pernah diwajibkan oleh Allah ke atas umat terdahulu. Ibadah ini kemudiannya dilanjutkan kewajipannya ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan memupuk ketakwaan di kalangan umat Islam. Yang kedua, ibadah berpuasa bukan sekadar menahan diri dari makan, minum dan semua perkara yang membatalkan puasa, tetapi ia juga melibatkan beberapa disiplin yang lain yang mengajak seluruh anggota badan manusia turut sama berpuasa dari perkara-perkara yang ditegur oleh Allah. Di sinilah terbitnya objektif ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Kita sebut tadi takwa, kita nak bina takwa dalam bulan puasa untuk kita duduk dalam takwa ini sepanjang masa. Macam mana nak dapat dia? Bukan tahan lapar,
bukan tahan minum, bukan tahan berjima dengan isteri pada waktu siang hari, bukan tahan diri daripada melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa semata-mata, tetapi tahan seluruh anggota kita termasuk lidah yang tidak bertulang ini daripada melakukan perkara yang ditegah, dilarang oleh Allah. Puasa seluruh badan, puasa seluruh anggota tubuh badan. Inilah yang akan mencapai motif takwa, darjat ataupun matlamat takwa. Kemudian yang ketiga, tempoh puasa yang diwajibkan tidaklah lama. Umat Islam perlu menunaikannya dalam tempoh 29 atau 30 hari sahaja, yang menyamai 1/12 masa dalam setahun. Itu puasa sebulan je. Saya dah sebutlah dalam pertemuan kita hari Sabtu yang lalu berkenaan dengan puasa, berkenaan dengan sebulan puasa nak dibandingkan dengan 11 bulan yang lain. Ayat ini menjelaskan tentang kewajipan puasa kepada umat Islam secara umum. Adapun perincian puasa, jenis-jenis puasa, maka ia dijelaskan oleh hadis-hadis yang disebutkan selepas daripada ini. Baik, kita sekalian, saya sambung tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua, puasa wajib dan puasa sunat dalam syariat Islam. Paling tidak 3 tajuk yang kita baca hari ini untuk peresmian, untuk memulakan bacaan sempurna 1 Ramadan hari ini, insya-Allah. Tajuk 3 ataupun tajuk keempat dan seterusnya saya akan maklumkan di mana kita nak baca. Tuan-tuan boleh follow. Tak jauh kita akan baca di kawasan ini saja. Tak jauh, insya-Allah. Insya-Allah. Tak ada tempat kita baca dekat warung-warung. Tapi tak ada makanan. Sebab warung sedang kosong, kita boleh isi buku di warung-warung. Setuju? Sini pun boleh juga. Sini pun boleh. Nanti kemudian kita maklumkan, insya-Allah. Baik, tuan-tuan sekalian. Tajuk yang kedua. Yang kedua, puasa wajib dan puasa sunat dalam syariat Islam. Tadi kita sentuh berkenaan dengan puasa wajib, dan juga sebenarnya puasa itu bukan sahaja ada puasa kategori wajib, malahan ianya ada juga puasa kategori sunat. Dia akan sebutkan di sini. Hadis yang berbunyi an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'aluhu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu salawatin fil yawmi wal laylah faqala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'a faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan qala hal 'alayya ghayruhu qala la illa an tatawwa'a ila akhir hadis. Hadis yang ada lagi hadis sambungannya, tapi disebut ringkas sampai di situ saja. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu katanya, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, asas Islam itu ialah menunaikan 5 salat dalam sehari semalam. Asas Islam itu ialah menunaikan 5 salat dalam sehari dan semalam. Lelaki itu bertanya, adakah ada solat lain yang wajib ke atas saya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiada, melainkan solat sunat. Jadi solat pun ada 2, satu solat wajib, satu solat sunat. Rasulullah SAW melanjutkan lagi, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Melanjutkan jawapan. Nabi kita lanjutkan jawapan. Nabi kata ada lagi, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Lelaki itu bertanya, adakah ada puasa lain yang wajib ke atas saya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, tiada, melainkan puasa sunat.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis. Hadis di atas menjelaskan sebahagian dari rukun Islam yang 5. Salah satu darinya ialah berpuasa di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, ia wajib dilakukan oleh setiap Muslim lelaki dan wanita jika mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Dalam nota kaki disebutkan syarat wajib berpuasa ialah beragama Islam, baligh, mukallaf, berfikiran waras dan berkemampuan untuk melakukan puasa. Mampu puasa. Ada orang tak mampu puasa, dah uzur, dah menjelang usia senja, terlalu tua, terlalu sakit, tak mampu nak puasa, maknanya tidak mempunyai kelayakan untuk berpuasa. Maka tidak boleh berpuasa. Kalau dia cuba berpuasa juga, maka dia telah melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Sedangkan Allah tidak mensyariatkan sesuatu di luar kemampuan manusia. Dalam perbahasan ilmu usul, di sana disebut taklif ma la yutaq, membebankan sesuatu yang tak mampu ditanggung. Itu bukan daripada syariat. Dalam syariat ini ada kaedah yang disebutkan raf'ul haraj, kaedah mengangkat kesukaran, kaedah mengangkat kemudaratan, kaedah kemudahan, kaedah rukhsah, kelonggaran dalam agama kita ni. Kalau berlaku kesukaran, dimudahkan. Idza dhaqal amru ittasa'. Lama kita sebut idza dhaqal amru ittasa'. Apabila tersepit satu perkara itu, diluaskan. Agama kita luaskan. Di sana ada umum balwa. Ada hal yang dibincangkan oleh ulama. Contohnya najis yang ada pada sesuatu barang, dan barang itu telah dicapai oleh semua orang. Tak dapat tidak, barang tu orang pegang, orang guna, tak boleh nak dielakkan daripada najis tersebut. Ini saya bagi gambaran umumnya. Ketika itu tersepit kita, sebab disebut sebagai umum balwa. Bala yang diumumkan, semua orang tak boleh elak, semua orang kena, bukan? Jadi bila semua orang kena, kaedah agama kita kata idza dhaqal amru tasa', apabila tersepit dalam sesuatu perkara itu, maka diluaskan sedikit. Diluaskan sedikit. Jadi di sana ada kaedah raf'ul haraj, mengangkat kesukaran, mengangkat kemudaratan. Di sana ada kaedah rukhsah, kelonggaran. Kita berjalan jauh, Tuhan bagi rukhsah, sembahyang 5 waktu yang 4 rakaat boleh jadi 2 rakaat. Itu semua kelonggaran, kaedah-kaedah dalam agama. Jadi jika kelayakan berpuasa, salah satunya ialah mampu berpuasa. Dalam sembahyang pun tak mampu diri boleh duduk, itu kaedah mudah dalam agama. Tapi tak boleh dimudah-mudahkan agama itu. Agama tak boleh dimudah-mudahkan. Baik, yang kedua, objektif utama disyariatkan berpuasa ialah mengukuhkan takwa dalam diri, seperti mana yang kita sebutkan. Selain daripada puasa Ramadan, terdapat juga puasa-puasa sunat yang lain yang disyariatkan Islam. Ia merupakan ibadah tambahan yang boleh mendekatkan manusia kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Selain daripada puasa wajib, Tuhan bagi juga kita puasa sunat. Akan didedahkan selepas ini hadis-hadis tentang puasa-puasa sunat. Puasa-puasa sunat, ada puasa Senin Khamis, ada puasa hari-hari putih kan? Kan? Jadi puasa-puasa ni Allah Ta'ala bagi peluang kepada umat untuk, peluang untuk maksudnya apa? Menggalakkan umat untuk melaksanakan puasa bagi meraih keakraban kepada Allah, taqarrub ila Allah Azza wa Jalla. Malahan tuan-tuan sekalian, dalam beberapa bacaan kita kan, puasa adalah rawatan terbaik untuk penyakit-penyakit kronik. Puasa kita boleh sembang, kita boleh tengok macam mana rawatan-rawatan kronik di hospital, walaupun tak disebut puasa, tapi semacam berpuasa. Saintis Muslim yang mengkaji tentang puasa, mereka-mereka yang mengkaji tentang mukjizat Al-Quran,
Mereka mendapati puasa boleh merawat 100 penyakit berbahaya, 100 lebih penyakit berbahaya. Malahan berkata tu memberikan ingatan yang luar biasa. Jika sekiranya kita menghafal Al-Quran, itu yang paling utama lah, di dalam bulan puasa, ingatan kita akan lebih kuat. Maknanya tuan-tuan sekalian, itu hikmah yang tersirat di sebalik puasa. Cukup banyak. Dan yang terbaik yang saya pernah jumpa ialah ketika mana beberapa orang ulama daripada negara Yaman melawat kawasan kita dalam beberapa tahun yang lalu. Mereka ini anggota kemukjizatan Al-Quran, lajnah mukjizat Al-Quran, lajnah Al-Quran saintifik, kan? Mereka mendedahkan bahawa satu hari berpuasa boleh membunuh kuman yang ada dalam badan kita ini selama 10 hari. Kuman yang duduk dalam badan 10 hari boleh dibunuhkan dengan sekali puasa. 30 hari berpuasa boleh membunuh kuman yang duduk dalam badan kita ni 300 hari. Tambah pula 6 puasa Syawal, satu hari 10 tadi, satu kali puasa 10 hari punya racun, punya apa dalam badan ni kan dapat dihapuskan. Jadi kalau kita puasa 36 hari termasuk puasa sunat Syawal itu, maka dia boleh menyahkan racun dalam badan kita yang duduk dalam badan kita selama 360 hari. Cukup setahun. Sebulan puasa campur 6 hari Syawal boleh menyahkan kuman-kuman ataupun racun yang ada dalam badan kita melalui makanan. Kita makan macam-macam makanan yang ada ni, racun dia masuk sikit-sikit, racun yang dibenarkan dia masuk sikit-sikit dalam badan kita. Boleh dihapuskan dengan puasa. Sebab tu rawatan kesihatan tak dapat tidak kena puasa. Hatta orang nak kuih pun berpuasa. Tapi ini adalah puasa Tuhan Allah, kan? Subhanahu wa ta'ala, Tuhan bagilah apa yang kita nak. Baik tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Cukup ini sudah cukup. Baik, cukup dua tajuk kita baca pagi ini, InsyaAllah. Tajuk yang ketiga, tegahan berpuasa menjelang Ramadan. Juga tajuk yang baik, boleh dikupas berkenaan dengan hukum hakam berpuasa menjelang Ramadan. Kita semua pernah mendengar hadis-hadis yang Nabi sebut berkenaan tidak boleh berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian ada juga hadis yang kita akan baca, Nabi menyebutkan larangan berpuasa apabila telah menjengah 15 Syaban. Maknanya 16 Syaban ke atas Nabi tak bagi puasa. Tak bagi itu kepada siapa akan dibincangkan insya-Allah selepas ni, di mana akan saya maklumkan kemudian insya-Allah. Saya kira tuan-tuan semua mudah untuk mendapati sebaran media ini, sebaran media masa, insya-Allah selepas ni kita bagi tahu di mana kita akan menyambungkan pembacaan buku ini. InsyaAllah saya berazam untuk buku ini ditamatkan dalam bulan puasa 1443 ini insyaAllah. Tuan yang saya muliakan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian yang diberikan. Buku ini diberikan secara percuma. Saya sebut sekali lagi, manfaatkan dengan hargailah buku percuma ini dengan menjaganya sebaik mungkin. Selepas ini jika ada pertemuan lagi, jangan lupa bawa buku, sebab saya akan edarkan lagi buku kepada yang tak dapat, kan? Bagi tahu buku, kita boleh pilih buku. Buku sangat terhad, insyaAllah. Yang belum dapat, saya boleh bagi ada dalam keberadaan saya, insyaAllah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang baik kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah-salah dari teman saya, aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.